Latar belakang Ar-Rahno. Sistem pajak gadai ini mula bertindak sebagai sistem kewangan yang tidak formal yang telah dikesan pada seawal 3,000 tahun yang lalu di China. Institusi kewangan ini merupakan institusi kewangan yang paling tertua dan juga turut dikesan dalam sejarah ketamadunan awal Yunani dan Rom. Sistem ini juga mula bertapak di tanah Melayu pada awal kurun yang ke-15 melalui pedagang Cina Hakka yang datang berdagang ke tanah Melayu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Maka, penggunaan sistem pajak gadai ini terus berkembang sehingga ke zaman pemerintahan Inggeris pada tahun 2008. Walau bagaimanapun, sistem gadai ini walaupun telah berkembang maju, tetapi sistem gadai ini tidak boleh dipakai atau tidak boleh diguna oleh masyarakat Islam. Kerana apa? Menjadi persoalan untuk semua. Kerana apa pajak gadai konvensional tidak dapat atau tidak boleh digunakan oleh umat Islam? Saya boleh menjawab, iaitu sistem pajak gadai konvensional ini mempunyai unsur-unsur yang dilarang sama sekali dalam Islam. Apakah unsur itu? Unsur tersebut adalah unsur riba dan unsur gharar. Disebabkan dua unsur ini, masyarakat kita tidak boleh diguna pakai sistem pajak gadai Ar-Rahno. Untuk pengetahuan sidang hadirin hadirat sekalian, sehingga penghujung 2013, terdapat 507 buah sistem pajak gadai yang telah diperkenalkan di Malaysia. Manakala, terdapat juga 378 pajak gadai konvensional yang mula beroperasi di Malaysia. Akhir sekali, jangan berdiam saja. Pihak pajak gadai Ar-Rahno akan mengambil inisiatif untuk menonjolkan lagi perbezaan dan kelebihan pajak gadai Ar-Rahno berbanding pajak gadai konvensional. Dengan wujudnya pajak gadai Ar-Rahno ini, pihak kita atau masyarakat kita akan mula sedar dan akan menggunakan perkhidmatan ini. Kita akan kembali dalam episod definisi Ar-Rahno. Definisi Ar-Rahno terbahagi kepada dua. Yang pertama dari segi syarak dan dari segi bahasa. Dari segi syarak, Ar-Rahno bermaksud merujuk kepada satu barang yang berharga dijadikan sebagai sandaran yang terikat dengan hutang tercagar yang boleh dibayar dengannya sekiranya hutang tersebut tidak dapat dijelaskan. Manakala, Ar-Rahno dari segi bahasa bermaksud mantap dan berkekalan. Misalnya, keadaan yang mantap ataupun ia bermakna tanahan. Selain daripada segi syarak dan bahasa, pandangan setiap ulama juga berbeza tentang Ar-Rahno. Ulama yang pertama iaitu ulama Hanafiyah yang mendefinisikan Ar-Rahno sebagai menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang dijadikan sebagai pembayar piutang, baik seluruhnya maupun sebahagian. Ulama yang kedua iaitu Syafi'ah dan Hanabilah yang mendefinisikan Ar-Rahno sebagai menjadikan materi iaitu barang sebagai jaminan terhadap hutang yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang itu berhutang tidak memboleh membayar hutangnya. Seterusnya, isu-isu kontemporari yang dihadapi oleh Ar-Rahno. Isu yang pertama iaitu memandang remeh-temeh terhadap pendidikan Ar-Rahno. Ada sesetengah masyarakat kita yang menganggap bahawa pendidikan Ar-Rahno sahaja yang untuk orang miskin dan susah sahaja. Pendidikan Ar-Rahno ini mula ditenggelami dan telah diabaikan oleh masyarakat kita disebabkan mengikut trend-trend zaman sekarang. Maklumlah, zaman-zaman sekarang mempunyai pelbagai trend-trend yang pelik menyebabkan pendidikan Ar-Rahno tenggelam. Oleh itu, pendidikan Ar-Rahno ini mula tidak penting dan tidak diamalkan oleh masyarakat kita menyebabkan masyarakat kita mula terjebak dengan skim-skim pajak gadai yang tidak berlesen maupun mendaftar. Mengikut tinjauan
Hisham Sabri pada tahun 2013 melalui kajian keperpustakaan menunjukkan bahawa memberikan pendidikan kebudayaan oleh golongan miskin dan susah merupakan isu dan cabaran yang kedua yang dihadapi oleh penyelia perkhidmatan ARANO. Mengikut kajian tersebut, mengapa pentingnya pendidikan ARANO? Kerana masyarakat Malaysia memandang remeh-temeh begitu sahaja tentang pendidikan ARANO menyebabkan pendidikan ARANO tidak berkembang seperti skim pajak gadai yang lain. Menyebabkan skim pajak gadai yang lain naik, menyebabkan ARANO tidak berkembang kesat di Malaysia. Selain itu, dengan wujudnya isu yang pertama, maka wujudnya pula cabaran yang dihadapi oleh penyelia perkhidmatan ARANO. Antara cabaran yang dihadapi oleh penyelia perkhidmatan ARANO ialah mengalami kucak-kacir ketulusan tadbir urus ARANO. Disebabkan mengalami kucak-kacir tersebut, mereka mula bercanggah dan memberi idea yang tidak bernas menyebabkan mereka berlaku perselisih fahaman sesama mereka. Menyebabkan itu, mereka akan mula bergaduh secara kecil-kecilan, menyebabkan perkhidmatan ARANO akan tergendala sehingga menyebabkan tidak lagi wujudnya perkhidmatan ARANO di setiap silibus di tingkatan maupun universiti. Oleh itu, penyelia perkhidmatan ARANO akan memberikan lebih lagi teliti dan memberikan perkhidmatan yang lebih berkesan kepada masyarakat kita supaya mereka mula terdedah pada usia seawal usia. Maklumlah, perkhidmatan ARANO ini merupakan perkara yang penting untuk perlu dititik beratkan di Malaysia ini. Kalau tiada perkhidmatan ARANO, masyarakat kita akan mula terjebak dengan perkhidmatan-perkhidmatan yang tidak berlesen dan akan berlakunya muflis atau dikenali sebagai bankrupt. Kerana apa? Melabur kepada skim-skim yang tidak memberikan impak kepada kita. Walau bagaimanapun, perkhidmatan ARANO perlu di sini memainkan peranan yang amat penting dengan melakukan beberapa cara bagi mengatasi masalah, cabaran dan isu tersebut. Tambahan pula, dengan tiada perkhidmatan ARANO ataupun pendidikan ARANO di seawal usia, namun pengetahuan mereka amat cetek. Disebabkan pendidikan atau pengetahuan tentang ARANO cetek, seluruh masyarakat Malaysia akan memberikan implikasi atau kesan kepada kita. Antara kesan yang wujud ialah memberikan kurang kesedaran dan mereka berada pada takut yang sama. Kerana apa? Mereka tidak mengambil inisiatif langsung untuk memberikan kesedaran kepada kita tentang ARANO. Maka, dengan adanya perkhidmatan ARANO, mereka akan mula berkembang dan mula memberikan idea yang bernas, mula membuka minda untuk membuat atau melabur dalam skim dalam ARANO kita. Oleh itu, dengan kurang kesedaran dalam masyarakat kita akan berasa kerugian kerana melabur dalam skim yang salah. Dan walaupun skim perkhidmatan ARANO amat selamat, tetapi jarang digunakan oleh masyarakat kita. Setelah mengalami isu 1, isu 2, isu 3 dan isu yang keempat, malah masuk lagi dengan cabaran yang mendatang. Tetapi tiada masalah yang tiada jalan penyelesaian. Maka cara mengatasi yang kepada mereka yang menganggap pendidikan ARANO ini tidak penting, caranya ialah dengan menerapkan konsep atau menerapkan silibus pendidikan ARANO Gadaian ini dalam setiap silibus tingkatan maupun di peringkat universiti. Dengan menerapkan pendidikan ini, masyarakat kita akan mula sedar pada usia yang sangat awal. Kerana apa? Nanti pada tahun 2025, 2026, maka tiada alasan lagi mereka tidak mengenal erti pendidikan ARANO. Maka dengan itu, pihak
Arahno akan mula bertindak dan berganding bahu untuk menetapkan silibus tersebut. Selain daripada menerapkan pendidikan Arahno dalam setiap silibus, mereka juga boleh menyiarkan poster atau laman web di setiap media sosial mahupun di kaca televisyen atau tidak lebih kurang radio. Kerana apa? Dengan pendengaran, dengan penglihatan kita, maka kita akan ingat perkhidmatan Arahno tersebut. Kerana apa? Perkhidmatan Arahno ini amat penting untuk semua. Maka tiada alasan lagi masyarakat kita tidak mengambil perkhidmatan Arahno ataupun menggunakan perkhidmatan yang tidak berlesen mahupun tidak mendaftar. Maka itu sahaja.